سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد insyaallah. Hasbiyallahu lidini, hasbiyallahu lima ahamani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bawa alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indas mizan, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indas sirat, hasbiyallahu allazi la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa alayhi tawakkaltu wa ilayhi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal izzatu lillahi war rasulin. Allahumma ghnina bi halalin harami wa nasibak. Bismikallahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimitika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah masyaallah la yasuqu Allah. Bismillah masyaallah la yasrifu su'allah. Bismillah masyaallah makana min ni'matin fa min Allah. Bismillah masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifah anta hamla dunya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa lagi untuk pengisian terusnya, pengisian duha kita. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini sahabat kita bawa menghadap Allah Ta'ala, dia memasang insyaAllah untuk lagi barakah kita menggunakan surah Al-Fatihah. Iya kena dia kan surah Al-Mustaqim. InsyaAllah sebelum kita teruskan, kita share dulu ke sahabat-sahabat dan grup. InsyaAllah mohon share. Sama-sama kita share insyaAllah. Mohon sahabat-sahabat share insyaAllah. InsyaAllah. Kita masih lagi dalam kitab tafsir Tuan Guru, muka surat 48 insyaAllah. Muka surat 48.
muka 48 insyaAllah. Ayat nombor 7 insyaAllah masih lagi berterusan. Sambung terus. Kita baca balik ayat nombor 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwallazi khalaqas samawati wal ardi sittati ayamin wa kana 'arsyu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa la in kunta innakum mab'usun min ba'dil maut la yaqulanna allazina kafaru in haza illa sihrun mubin. Sadaqallahul azim. Dialah yang menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa sedang arasnya berada di atas air, yakni ia menjadikan semuanya itu untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Demi sesungguhnya jika engkau, wahai Muhammad, berkata bahawa kamu akan dibangkitkan hidup kembali sesudah mati, tentulah orang-orang yang ingkar akan berkata ini tidak lain hanyalah seperti sihir yang nyata tipuannya. Surah Hud ayat nombor 7 insyaAllah. Sambung terus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Perenggan yang 2 di atas muka surat 48. Wa yuhillu lahumut tayyibati wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Maksudnya, dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Maksud ayat ni, Allah yang menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Bila perkara ini haram, perkara itu haram, yakni barang tidak elok, maka akan menimbulkan masalah di dunia, dan di akhirat kelak akan berjumpa dengan neraka. Tetapi kalau perkara itu halal, yakni barang molek, kata Tuan Guru, kamu akan selamat dan stabil belaka di dunia. Di akhirat kelak kamu akan mendapat upah yang dinamakan syurga. Apa yang hendak diberitahu adalah prinsip ibtila ini bukannya baru sehari dua. Ia sudah bermula sejak dulu lagi, saat Allah membuat langit dan bumi. Allah sudah bercadang dengan mencuba manusia. Jangan pula kita kata bahawa Tuhan belum tahu lagi nasib kesudahan manusia. Selepas diuji barulah dia tahu. Sebenarnya dia sudah tahu. Cuma dia hendak tengok yang nampak hebat, yang nampak lebay sangat, yang pakai serban dan yang berjanggut lebar. Mereka itukah yang elok amalannya. Tuhan memang sudah tahu hati perut manusia, betul atau tidak betul, belok atau tidak belok. Sedangkan kamu sesama manusia tidak mengetahui lagi. Tu ini panggil Allah tu Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui jalan kita ni bengkok ataupun tidak. Itu kena renung kita. Kadang-kadang kita tidak boleh mengetahui keadaan sesama manusia. Sesama manusia boleh sorok, boleh sembunyi perkara sebenarnya. Manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala memang tak boleh sembunyi. Kenapa? Allah tu Maha mengetahui. Sebab Allah tahu yang datang, Allah tahu yang selepas, ataupun Allah tahu yang akan datang. Yang nak berlaku tu Allah tahu, yang akan berlaku pun Allah Maha mengetahui. Itu. Jangan kita kata Allah tak tahu, Allah belum tahu lagi nasib kesudahan manusia. Allah sudah mengetahui. Selepas diuji dia tahu. Sebenarnya dia sudah tahu.
Sebelum diuji lagi pun dah tahu, selepas pun dah tahu. Cuma dia hanya nak tengok level kita ni ke mana, arah kita ke mana. Yang nampak lebay sangat, yang pakai serban dan berjanggut lebar, mereka itukah yang elok amalannya? Tu ditengoknya. Tuhan memang sudah tahu hati perut manusia, betul ataupun tidak betul, bengkok ataupun tak bengkok, ataupun belok ataupun tidak belok. Sedang kamu sesama manusia tidak mengetahui. Melencong ke tidak melencong, Allah Maha mengetahui. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus rasulnya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membawa hidayah, petunjuk dan agama yang benar, yakni agama Islam, supaya ia memenangkannya dan meninggikannya atas segala agama yang lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Surah Al-Saf ayat 9. Maksudnya Allah lah saja yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk dan agama sebenarnya, iaitu agama Islam, supaya ia memenangkan, meninggikan atas segala agama yang lain. Maksudnya Allah bagi agama Islam untuk menangkan daripada agama lain, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai, orang-orang kafir tidak menyukai bab ni. Ini surah Saf ayat 9. Sekarang ini kita sedang kalut dengan isu politik, hendak pangkah siapa. Ingatlah kedua-dua ayat Al-Quran, surah As-Saf ayat 9, liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi, ataupun surah Hud ayat 7, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang kita baca sekarang. Bagi kita sebagai orang Islam, syahadah la ilaha illallah mengajar kita bahawa tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Mereka ataupun awak hendak kata bahawa Islam tidak boleh dilaksanakan. Itu mereka punya pasal. Apabila Islam ini adalah agama, maka ia mesti dilaksanakan juga. Boleh ataupun tidak boleh, kita kena buat juga. Ini kata Tok Guru. Ya. Bila bab Islam kira politik, ya, kita sibuk dengan isu-isu politik, kita terlupa, tak nak refer pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ayat Allah di sini. Ya, ada ayat Allah Taala. Ya, surah Hud ayat 7, surah As-Saf ayat 9. Kita dah jadi orang Islam. Ya, kemudian dah syahadah la ilaha illallah, mengajar kita bahawa tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Kita hendak kata bahawa Islam tidak boleh dilaksanakan. Siapa kata yang Islam tidak boleh dilaksanakan? Itu pasal mereka. Itu mereka punya pasal, kata Tuan. Apabila Islam itu adalah agama, maka ia mesti dilaksanakan juga. Boleh atau tak boleh, kita kena buat juga. Itu tulisan Tok Guru. Serupa makan dan minum, walau macam mana kalut dan sempit sekalipun, kita tidak boleh berlapar. Tidak boleh tidak, kita kena makan juga, walaupun berada dalam kereta yang sedang bergerak. Beritahulah kepada driver, perlahan sedikit, saya hendak makan nasi. Contoh, kalau dah lapar yang amat sangat, kita mesti makan dan tak boleh tangguh. Begitulah juga keadaan agama. Kalau mereka kata agama ini tidak boleh dilaksanakan, bahasa Kelantan mereka demo,
Tindakan itu sebenarnya tidak kena kerana agama bukannya jenis boleh ataupun jenis yang tidak boleh. Agama memang boleh dilaksanakan. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW mengambil kira dan berikhtiar supaya benda yang orang kata tidak boleh itu menjadi boleh. Akhirnya memang boleh sungguh. Agama memang boleh sungguh sebenarnya. Dalam surah Al-Fatihah, Tuhan menyebutkan bahawa ramai manusia di dunia ini hanya terbagi kepada 3 kelompok sahaja. Satu yang molek, satu yang molek iaitu orang-orang yang Tuhan beri nikmat kepada mereka. 2 yang tak pakai hijau, iaitu tidak berguna apa-apa, iaitu orang-orang Tuhan yang Tuhan marah dan orang yang sesat. Tuhan sudah menetapkan orang-orang yang diberikan nikmat. Tuhan dah bagi ketetapan untuk orang-orang yang diberi nikmat. Mereka ialah wa man yuti'illahi war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyi was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surah An-Nisa ayat 69. Mereka yang diberi nikmat dalam ayat ini menerangkan, dan siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang yang dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu nabi-nabi dan orang-orang siddiqin dan orang-orang syahid serta orang-orang yang saleh. Dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman rakan, yakni kepada orang-orang yang taat. Surah An-Nisa ayat 69. Ni maksudnya siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, tempatnya di syurga. Dalil. Ni bukan kata saya, ini kata surah An-Nisa ayat 69. Kemudian dibersamakan dengan orang lagi hebat, orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, antaranya nabi-nabi dan orang-orang siddiqin, juga bercampur dengan orang-orang yang syahid, orang yang mati syahid, serta orang-orang yang soleh. Dan amat eloknya mereka itu menjadi teman rakan kepada orang yang taat. Itu tempat kita yang kalau kita taat Allah, taat Rasul. Rafiqon maknanya rapat. Wa hasuna ulaika rafiqan. Molek benarlah orang ini buat kawan yang rapat dengan golongan nabi, golongan siddiqin. Walaupun orang-orang ini sudah mati belaka, tetapi contoh teladan mereka termaktub dan direkodkan oleh alim ulama kita di dalam kitab-kitab sejarah. Dah mati dah wafat dah nabi-nabi, tapi masih lagi di refer ataupun dicatatkan oleh alim ulama untuk kita di dalam kitab sejarah. Kelompok kedua, itu yang pertama tadi. Kelompok kedua ialah orang-orang yang Tuhan murka, iaitu Yahudi. Tuhan tidak murka kerana ia bangsa Yahudi, tetapi Tuhan murka kerana berperangai Yahudi. Dia berperangai Yahudi. Perangai boleh berubah, tetapi bangsa tidak boleh berubah. Tidak kenalah Tuhan buat ataupun cipta Yahudi, kemudian dia bubuh Yahudi di dalam neraka kerana dia berbangsa Yahudi. Itu tidak kena dengan logik otak manusia. Tuhan bubuh Yahudi di dalam neraka disebabkan perangai mereka. Bagaimanakah perangai Yahudi? Mereka banyak mengaji dan berilmu, tetapi mereka berbuat serupa dengan apa yang mereka hendaki. Mereka tidak berbuat seperti apa yang mereka pelajari.
Inilah berperangai bangsa Yahudi yang menjadi simbolik di dunia sebagai golongan yang tidak beramal dengan ilmu. Orang yang berperangai seperti Yahudi, walau dia berbangsa Arab ataupun berbangsa Melayu sekalipun, semuanya sama-sama Tuhan murka. Ini nak mengingatkan kita, ya, jangan kita mengata Yahudi macam ni, Yahudi macam ni, tapi kita kadang-kadang berperangai sama juga dengan bangsa Yahudi tersebut. Perangai buruk, perangai yang memurkakan Allah Ta'ala, perangai yang ada ilmu tapi tak nak beramal dengan ilmu. Mengaji, hebat knowledge, tapi perangai tak sama setaraf dengan ilmu yang dipelajari. Tak amal pun, tu kena renung kita. Jaga jangan sampai berperangai macam Yahudi. Begitu juga kelompok ketiga, iaitu Nasrani. Orang Nasrani tidak dimasukkan ke dalam neraka kerana dia tahu, kerana dia itu Nasrani, tetapi disebabkan oleh perangainya. Perangai Nasrani ini jenis yang sukakan kehidupan. Walaupun tidak mengaji, asalkan ada pitih, yakni duit, hinggakan perut, mulut dan poketnya penuh dengan duit ataupun pitih. Mengaji agama atau tidak mengaji agama, pedulilah apa aku masih, pedulilah sebab aku masih boleh makan. Inilah perangai Nasrani. Kalau perangai ini ada di dalam kalangan bangsa Melayu, maka Melayu telah berperangai seperti Nasrani. Mereka sama-sama sesat belaka. Tadi Yahudi macam ni, ada ilmu, ada mengaji, tapi tak diamalkan. Nasrani lagi hebat, iaitu dia pilih bab sukakan kehidupan, tidak mengaji asalkan dia ada duit. Cari duit cara tak sepatutnya. Janji ada duit, poket penuh, perut kenyang. Maksudnya mengaji agama, tidak mengaji agama, tak kisah, tak ambil peduli, ya, janji boleh makan. Ini yang dipanggil perangai Nasrani. Tulis ini, kalau perangai ini ada di dalam kalangan bangsa Melayu, maka Melayu inilah dipanggil perangai Nasrani. Bangsa tak boleh berubah, perangai itu yang paling dahsyat. Sebab itulah Islam ini adil. Dia, yakni Islam, tidak berubah orang ke dalam neraka disebabkan warna kulit ataupun kerana bangsa. Tidak timbul masalah warna kulit dan masalah budaya. Apa yang penting adalah masalah tingkah laku manusia. Orang Cina sekarang ini masih belum masuk Islam. Apabila dia menerima Islam, dia masih boleh bercakap bahasa Cina, menulis tulisan Cina, memakai pakaian Cina dan menghiaskan rumah tangganya dengan perabot antik Cina. Asalkan pemikirannya berubah daripada menuruti nafsu kepada menuruti kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebenarnya Islam tidak berubahkan bangsa tersebut. Islam mengubah bab menuruti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tak pun nak dipaksa untuk berubah pakaian, ya, janji tutup aurat. Makanan masih lagi makanan yang halal. Kalau belum tu makanan yang haram. Dah Islam makanan yang halal. Tulisan masih lagi tulisan Cina. Bangunan Cina. Masjid seni bina Cina. Contohnya, kamu hendak menulis tulisan Cina serupa perdu, yakni akar. Akar halia, silakan. Kamu tidak mahu menulis huruf Jawi, silakan. Orang Siam boleh menulis tulisan Siam. Orang India juga boleh menulis huruf India, bercakap bahasa India, dan boleh makan buah pinang sehari banyak mana sekalipun, asalkan dia menukar fikirannya daripada menuruti hawa nafsu kepada menuruti
Allah Subhanahu wa taala. Tak kisah. Orang dia suka makan buah pinang, teruskan, tak ada masalah. Orang Melayu itu sendiri pun memakai baju Melayu, kain sarung Melayu dan songkok Melayu, serta bercakap bahasa Melayu. Walaupun mereka tidak erti perkataan Arab sepatah habuk pun, tetapi bila mereka turut mengikut Islam, artinya dia menuruti Allah Ta'ala dan tidak mengikuti hawa nafsu. Melayu pun sama juga, tidak berubah. Tidak pun Islam merubah pakaian orang Melayu. Yang wajib iaitu mengikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaimina alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likulli ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau sya'allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Sadaqallahul azim. Dan kami turunkan kepada kamu, wahai Muhammad, kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelumnya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukuman di antara mereka, yakni ahli kitab itu, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka dengan menyeleweng dari apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Bagi tiap-tiap umat yang ada di antara kamu, kamu tetapkan suatu syariat dan jalan agama, yakni yang wajib diikuti oleh masing-masing. Dan kalau Allah menghendaki, nescaya Ia menjadikan kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Tetapi Ia hendak menguji kamu dalam menjalankan apa yang telah disampaikan kepada kamu. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu membuat kebaikan, yakni beramal dan beramal soleh, beriman dan beramal soleh. Kepada Allah jualah tempat kembalinya kamu semua. Semuanya akan kembali kepada Allah, maka Ia akan memberitahu kamu apa yang kamu berselisihan padanya. Surah Al-Maidah ayat nombor 48. Ini jelaskan Surah Maidah ayat nombor 48, perintah Allah kepada Rasulullah SAW yang membawa kitab Al-Quran dan membawa kebenaran, mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah diturunkan sebelum ini. Quran tu mengesahkan kitab-kitab yang lain, Zabur, Injil, Taurat, semuanya ini disahkan kebenarannya. Ini kita jangan lagi melencong lagi daripada Al-Quran. Allah dah turunkan hukuman, undang-undang, semuanya ada di dalam Al-Quran. Jangan kita melencong, jangan kita lari daripada hukuman ataupun peraturan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Diceritakan sehingga ayat ni juga, Allah menghendaki saya menjadi kamu satu umat yang bersatu dalam agama yang satu. Bila umat tu bersatu dalam agama yang satu, bersatu teguh dia. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Ya, maka jalankanlah hukum di antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah engkau mengikut kehendak hawa nafsu mereka.
Jangan meleweng dengan meleweng dari apa yang telah datangkan kepadamu dari kebenaran. Kamu kena menuruti Tuhan kamu, jangan menuruti hawa nafsu manusia. Apabila menolak Tuhan, manusia akan menuruti hawa nafsunya. Tidak kira sama ada Melayu, Arab, Cina ataupun siapa pun. Sebab itulah bagi Islam, kebudayaan bangsa tidak menjadi apa-apa masalah. Ini pesankan ayat ni, diperintahkan ayat ini, kita perlu jalankan hukum di antara kita semua dengan hukum peraturan Allah Ta'ala. Jangan kita ikut kehendak hawa nafsu sesiapa. Jangan ikut undang-undang manusia, ikut undang-undang Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak kira apa bangsa. Apabila orang Cina menuruti Islam hendak menggunakan bahasa dan tulisan dia, dia terserahlah kepadanya, tidak menjadi apa-apa masalah. Itu adalah nikmat daripada Allah Ta'ala yang diberikan kepada manusia yang berlainan bangsa dan bahasa. Namun yang dasar kejadian alam dan dasar kejadian manusia yang begitu jelas sekali diterangkan tadi, masih ada juga manusia yang melawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih lagi ada manusia yang lawan taat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala in kulta, sekiranya kamu berkata, kamu bersyarah atau kamu berceramah, innakum mab'usuna min ba'dil maut, bahawa kita semua ini akan dihidupkan balik selepas mati. Kalau kamu pergi berceramah atau mengajar di hadapan orang, kamu kena kata, tuan-tuan semua, saya tidak beritahu. Saya hendak beritahu bahawa kita akan dihidupkan balik selepas mati. Itu contoh. Maksudnya bagi warning, bagi amaran kepada yang kita ceramah, yang kita ni semua calon-calon jenazah, bakal jenazah, yang pasti mati tak terkecuali. Ini satu daripada ajaran asas daripada pengajian agama. Walau macam mana keadaan sekalipun, sama ada sihat dan dipanjangkan umur, kita tetap akan mati. Dan selepas mati kita akan dihidupkan balik. Tidak ada orang di atas dunia ni boleh diberitahu mengenai hal ehwal kematian selain daripada puak-puak Nabi. Dalam keterangan Tuhan yang sebegini jelas mengenai kenabian Muhammad dan falsafah kejadian alam ini, namun masih ada juga orang yang melawan. Bagaimana dia melawan? Dari terangkan oleh Rasulullah, bab kematian, bab pembalasan, bab hidup sesudah mati. Tapi masih lagi ada orang nak melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaqulanna allazina kafaru, segala-gala orang kafir yang akan berkata, orang kafir akan menjawab balik dan bertindak balas terhadap ceramah kamu itu. Dia akan berkata, in haza illa sihrum mubin, sesungguhnya ini adalah sihir yang jelas. Oleh sebab dia tidak ada alasan hendak melawan ajaran kamu bahawa manusia akan hidupkan balik orang kafir, maka orang kafir akan berkata kepada kamu bahawa kamu ini adalah tukang sihir. Dan tak ada point nak lawan balik dengan apa yang diceritakan Islam. Dia akan guna point yang paling last, iaitu kita dituduh sebagai ahli sihir. Contoh jelas zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicabar orang kafir, Nabi last kali dituduh sebagai ahli sihir. Di antara kerenah tukang sihir ialah menjadi orang yang lupa fikiran, membenci, menyayangi dan menyintai seseorang. Mereka menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir kerana apabila Nabi mengajar, orang akan menurutinya, sama seperti perbuatan tukang sihir sungguh. Apa-apa saja yang Nabi kata, orang akan ikut. Orang akan turut hingga sanggup bercerai laki bini, berkelahi adik-beradik,
berpisah kehidupan rumah tangga dan meninggalkan harta benda di Mekah. Ini dah berlaku. Ya, tu. Maksudnya dia anggap Nabi Muhammad ni sebagai tukang sihir. Sampai orang yang kaya raya boleh tinggalkan harta bendanya di Mekah. Pasal apa? Nak mengikuti Rasulullah SAW. Dipengaruhi oleh Rasulullah. Itu yang dituduh Nabi sihir. Apa yang kamu dapat turut ataupun ikut Muhammad ke Madinah? Soalan mereka. Di Mekah ini kamu ada rumah, gudang, kilang dan anak beranak. Semuanya ada belaka. Orang Mekah yang mengikut Nabi Muhammad boleh dapat apa? Muhammad ini memang benar-benar tukang sihir, kata mereka. Dituduhnya Rasulullah SAW menjadi ahli sihir. Sampai orang sanggup tinggalkan kemewahan di negara Mekah. Hei Abu Jahal, hei Abu Lahab, kamu yang menentang keras Muhammad dan menuduhnya sebagai tukang sihir. Tetapi kenapa Muhammad tidak menyihir kamu berdua? Mengapa Muhammad tidak lumur minyak guna-guna untuk menyihir kamu berdua? Orang yang menuruti Muhammad, mereka mengikutinya sungguh-sungguh. Manakala yang melawan Muhammad, mereka menentangnya sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahawa tuduhan kamu mengenai Nabi Muhammad sebagai tukang sihir adalah satu pembohongan. Secara logiknya, betul-betul kalau Nabi sihir kan, Abu Lahab pun kena sihir. Ya, Abu Lahab ke Abu Jahal sihir. Kena sihir tapi tak kena. Yang melawannya bersungguh-sungguh. Kalau betul-betul sihir itu berlaku, habis semua boleh ikut. Secara logik. Hujah atau poin itu memang kemas. Mana ada satu benda yang Islam ajar kepada kita yang tidak ada hujah. Mana dia? Semuanya ada hujah belaka. Kerana Islam adalah agama fitrah. Agama fitrah maknanya agama yang sejajar dengan kehendak kebebasan pemikiran manusia. Apabila dibiarkan manusia bergerak mengikut pemikiran yang bersih tanpa dipengaruhi dan diganggu oleh apa-apa, maka terbukti tidak ada benda yang Islam bawa bercanggah dengan akal fikiran. Semuanya selari dalam akal fikiran manusia. Itu hebatnya Islam. Ya, dia sinkronis dengan kehendak manusia. Pasal apa? Pemikiran yang bersih diterbitkan, didesainkan untuk manusia. Itu ya cantiknya Islam. Tetapi pemikiran yang dipengaruhi oleh perasaan takut, faktor duit dan keadaan ekonomi, ia akan menimbulkan masalah. Sekarang ini pun golongan yang melawan gerakan Islam bercakap ikut sedap mulut mereka saja. Sebab itulah mereka berani dalam surat khabar dan berani bercakap dalam radio, tetapi bila diajak duduk berdepan bermuzakarah, mereka menjadi penakut hangit. Bahasa tu, bahasa Kelantannya penakut hangit, iaitu pengecut yang amat sangat. Ni orang yang dipengaruhi fikirannya dengan perasaan takut, yakni faktor duit, faktor ekonomi yang menimbulkan masalah. Sekarang golongan yang melawan gerakan Islam, saya ulang balik, bercakap ikut sedap mulut mereka. Orang yang melawan bab gerakan Islam ni, dia akan cakap secara hebat, secara suka hati dia. Ya, sebab tu dia berani melawan dalam surat khabar, berani bercakap dalam radio. Tapi duduk one by one ataupun berdepan bermuzakarah, dia pengecut. Tak hendak menghadapi orang yang betul-betul menuruti Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak hendak, penakut dan pengecut. Dia berani bercakap di luar saja. Isu manusia dihidupkan balik menyebabkan orang kafir lumpuh tidak boleh menjawab. Apabila dihidupkan balik bagi kali yang kedua, jelaslah bahawa hidup manusia ini ada tujuannya.
Untuk apa manusia ini dicuba? Kalau dicuba tanpa ada sebarang tindakan, ini tidak menjadi apa-apa. Bila cerita bab mati, tewas dia. Ya, dia tak boleh jawab. Lumpuh, tidak boleh menjawab. Ya, pasal dia tidak yakin, tidak mempercayai adanya lagi satu kehidupan selepas mati. Begitulah juga masalah percubaan Tuhan. Ya. Serupa cikgu kata, hari ini hendak mengadakan peperiksaan. Kalau buat peperiksaan tanpa ada sebarang tindakan balas, tidak ada gunanya lagi juga. Tetapi kalau yang lulus diberikan hadiah dan tidak lulus didendakan duduk ataupun berdiri di padang, barulah ada kesannya. Kalau diadakan peperiksaan tetapi yang lulus tidak dapat hadiah, yang gagal tidak dikenakan hukuman. Jika dibuat peperiksaan setiap hari, tidak ada apa-apa kesannya. Ya. Pasal apa? Persiapan tak ada. Maksudnya tidak jadi apa. Ni sama juga dengan bab kematian. Ya, dibimbangi mati tanpa persiapan. Begitulah juga masalah percubaan Tuhan di muka bumi ini. Apakah tindakannya di akhirat kelak? Ada syurga, ada neraka. Siapa yang buat kena menepati dengan kehendak Allah, Allah akan beri kepadanya syurga, dan syurga ini adalah kemuncak keseronokan hidup. Apa saja yang kamu hendak, hatta mengumpat dan minum arak sekalipun, semuanya boleh. Waktu bila? Waktu di syurga besok. Tu diceritakan di sini. Di akhirat kelak akan disediakan arak yang tidak memabukkan, tidak seperti terdapat di dunia. Segala kemuncak keseronokan ada di dalam syurga, dan segala kemuncak keperitan dan kepedihan ada di dalam neraka. Itulah sebabnya mengapa orang-orang kafir menjadi lumpuh, tidak boleh menjawab apabila Nabi Muhammad ajar bahawa kita akan dihidupkan balik dan selepas itu kita akan berdepan dengan syurga ataupun neraka. Macam mana mereka hendak membalasnya? Kamu tahu apakah itu akhirat? Waktu kamu dilahirkan dahulu, dunia ini memang sudah ada. Dan waktu kamu mati nanti pun, dunia ini pun masih berjalan molek lagi. Dari manakah kamu tahu dunia ini bermula, dan dari kemanakah halanya dia hendak pergi? Serupa dengan Tuan Guru dikata Amba. Pada tahun 1931, sewaktu Amba dilahirkan, dunia ini sudah ada. Umur Amba sekarang 60 waktu Tuan Guru menulis ceramah. 60 tahun lebih. Sudah hampir hendak mati. Kalau hamba mati, dunia ini pasti ada lagi. Macam mana hamba hendak bercakap yang dunia akan jadi sebegini atau begini? Hendak temberang macam mana pun kerana kamu mati terlebih dahulu sebelum dunia ini kiamat. Jadi hakikatnya bahawa kita ini akan dihidupkan balik merupakan ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah Tuhan yang menjadikan dunia ini. Allah memberikan contoh, kayu yang kamu tebang, rumput yang kamu racun dan lalang yang kamu bakar, semuanya dihidupkan balik. Kalau barang yang tidak ada nilai pun dihidupkan balik, tidak tahu sudah berapa kali mampus ataupun berapa kali hidupnya. Maka kamu, wahai manusia yang Tuhan muliakan, lebih mustahak kamu akan dihidupkan balik. Apabila sampai di padang mahsyar kelak, barulah kita hendak mencari-cari di manakah lubang hendak pergi ke Siam, di manakah lorong hendak lari ke Singapura. Namun ketika itu semuanya sudah terlewat. Qalu rabbana amattana nataini wa ahyaitana astananataini fa'tarafna bizunubina fahal ila khurujim min sabil. Mereka menjawab,
Wahai Tuhan kami, Engkau telah menjadikan kami keadaan mati 2 kali, berkeadaan mati 2 kali, dan telah menjadikan kami bersifat hidup 2 kali. Maka kami sekarang mengakui akan dosa-dosa kami. Oleh itu, adakah sebarang jalan untuk kami keluar dari neraka? Surah Ghafir ayat 11. Ni. Ya, janganlah sampai kita waktu tu baru sedar keadaan neraka. Sekarang kita cari jalan mengelak daripada masuk ke dalam neraka. Selalu kita amalkan, contohnya nak mengelakkan pintu-pintu neraka. Sekarang juga kita kena minta contoh doa zikir, iaitu Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Lepas solat jangan kita berhenti bab tu. Mohon sekarang, jangan tunggu last minute. Dibimbangi dah masuk ke dalam neraka, nanti baru kita terkapai-kapai tercari-cari jalan keluar daripada neraka. Ada dalilnya? Ni, dalil surah Ghafir ayat 11. Mohon kita merayu kepada Allah Ta'ala. Ya, kita merayu bahawa kita mengaku kita dimatikan, kita hidup dan akan dihidupkan balik. Baru kita perasan, baru kita sedar dosa-dosa kita. Waktu bila? Waktu di neraka besok. Dah terlambat. Tak ada satu jalan pun nak keluar daripada neraka. Inilah di antara rungutan, ya, rungutan orang-orang yang fras di akhirat nanti kelak. Sekarang kita masih berada di atas dunia, belum sampai lagi di akhirat. Kita masih berpeluang memperbaiki keadaan diri kita sendiri. Hendak merungut, hendak gostan mengundur atau hendak bertaubat. Allah Ta'ala juga memberi kita lidah untuk bercakap dan akal untuk kita berfikir. Tolonglah analisis ayat ini, isikan dengan sebaik-baiknya supaya masyarakat faham sepenuhnya apakah tujuan kita di sini. Ya, maknanya kita kena renung ayat-ayat Allah Ta'ala. Contohnya ayat nombor 7 ini untuk merenung, ya, janganlah kita sampai terlajak besok di akhirat, dah masuk ke dalam neraka baru kita tersadar. Kadang-kadang bukan sampai neraka, dalam kubur tu pun dah cukup. Dalam kubur, sebab tu mati tu nasihat yang paling senyap. Ya, mati tu, bila sahabat mati, bila jiran mati, itulah nasihat yang paling senyap yang Allah tunjukkan. Ya, bukan kitab, bukan apa, tapi bab kematian sesama kita. Tu dipanggil nasihat yang paling senyap, yang paling berkesan sekali. Dia terkesan dengan kematian sahabatnya, terkesan dengan kematian ibunya, terkesan dengan kematian ayahnya. Kita akan jumpa balik untuk ayat yang ke-8 insya-Allah petang ni. Ya, mudah-mudahan pengajian ni dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala untuk perisaikan kita, untuk bekalkan kita masuk ke dalam liang lahat yang ada bab kematian, iaitu hidup. Kita akan dihidupkan kembali untuk disoal siasat, untuk ditimbang, untuk dihakimi esok. Baik kita selesaikan di dunia sekarang, maksudnya selesaikan dunia, baru kita boleh jumpa stesen yang pertama besok. Selesai di stesen yang pertama, iaitu di kubur kita besok, insya-Allah. Mana yang terbaik seluruhnya adalah datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada saya sendiri. Mudah-mudahan pengisian ini dapat kita bawa menghadap Allah Taala, insya-Allah. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Iya kan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri amrina wa hdina fid din
wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala ahdika wa ahdika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Taghasanna bi zil jabar wa tasamna bil malakut allazi la yamut. Taghasanna bi zil jabar wa tasamna bil malakut allazi la yamut. Taghasanna bi zil jabar wa tasamna bil malakut allazi la yamut. Isrif annal bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah la yasuqu ya Allah. Bismillahi masyaallah la yasrifu suwa ya Allah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illa Allah. Bismillahi masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ala alika wa alika mastata'tu wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abuku binika alayya abu bi zambi faghfirli fa innahu dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahir khairil asma. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi azza. Bismillahil kafi. Bismillahil mu'afi. Bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ard wa la fis sama' wa huwa samiul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini. Bismillahi ala ahli wa mali. Bismillahi ala kulli syai'in a'tanihi rabbi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu rabbi la usyriku bihi syai'an azjaruka wa jalla tanaruka wa taqaddasat asma'uka wa la ilaha ghairu. Allahumma inna a'udzubika min syarri kulli jabbarin anin wa a'udzubika min syarri kulli syaitanin marid wa min syarri qada'is su wa min syarri kulli dabbah anta akhizum bi nasiyatiha inna rabbi ala siratim mustaqim. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi war rasul. Allahumma ghnina bi halalin haramin min siwa. Bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya wit ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanallah alladhi yadayan, subhanallah syadidil arkan, subhanallah yazhabu bil laili wa ya'ti bin nahar. Subhanallah la yushghiluhu sya'nu an sya'an. Subhanallah al-hannan mannan. Subhanallah musabbahi fi kulli makan. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa tawakkaltu rabbul arsyil azim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh innallaha baligh qad ja'ala Allahu kulli syai'in qadara. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i was sami'ul alim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maulana wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. InsyaAllah jumpa untuk kuliah maghrib petani di surau
Kampung Malaysia tambahan, insyaAllah online lagi ya. Belum offline lagi, online insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.